Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So sekali lagi ya berkaitan dengan missing person, orang yang hilang. Di manakah keberadaan Wan Faizal? Kalau sebelum ini dalam sesi ceramah untuk pilihan rakyat kecil di Dun Mahkota, begitu hebatnya mereka berceramah, ya begitu hebatnya mereka menfitnah, menghasut, menggunakan sentimen bangsa dan agama, malah menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk letak jawatan dan macam-macam lagi sahabat semua. Tetapi bila mana mereka kalah teruk dengan majoriti 20,000 ataupun salam 20K di mana keberadaan. Sehingga hari ini mereka terus mengunci mulut tanpa sebarang kata-kata. Dan banjir di Kedah semakin teruk. Adakah ini satu bala seperti mana kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin pemuda PAS? Kalau orang lain di tempat orang bukan kerajaan mereka, katanya itu bala. Jadi adakah ini boleh dikategorikan sebagai bala? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Jadi sahabat semua, untuk yang pertamanya saya ingin berkongsi dengan Anda satu kenyataan media yang menyatakan salam 20K. Sakat Perikatan Nasional Wan Faizal terus membisu. Di mana Wan Faizal mungkinkah sedang bertapa di gua untuk mencari dalil dan sebagainya. Jadi usikan 20 salam 20K merujuk pada majoriti 20,648 undi yang diperoleh calon UMNO Barisan Nasional pilihan rakyat kecil Dun Mahkota pada hari Sabtu yang lalu dilihat terus menghujani Perikatan Nasional. Komentar tersebut turut dilihat singgah di media sosial milik ahli parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad, yang sehingga kini masih membisu untuk mengulas keputusan PRK yang mengejutkan blok pembangkang itu. Semakan mendapati Wan Faizal yang juga Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, sehingga kini tidak berkongsi sebarang ulasan berkenaan dengan PRK di Dun Mahkota di media sosial miliknya. Kali terakhir bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu menyentuh tentang pilihan rakyat kecil Dun Mahkota adalah pada petang hari pengundian, yaitu pada 27 September yang lalu. Katanya ketika itu PN adalah benteng semak dan imbang segala kebobrokan kerajaan PH, campuran PH dan juga Barisan Nasional. Kalau PN lemah, maka hancurlah politik yang membelah golongan terbanyak dan terpaling susah dalam negara. Itu antara kenyataan daripada Wan Faizal ini. Dan katanya lagi, ayu mahkota kita zahirkan protes demi abatah agama, bangsa dan tanah air. Hebat dia menunggang isu bangsa dan agama. Itu antara kenyataan Wan Ahmad Faizal di platform X. Sebaliknya dalam perkongsian Wan Ahmad Faizal, dia memuat naik gambar 2 naskah buku beserta secawan kopi. Wan Faizal menganggap 2 karya itu dapat membantu untuk memahami keruntuhan Timur Tengah masa lalu dan perkembangan semasa, terutamanya selepas Ismail Haniyeh dan Hasan Nasrallah Said dalam serangan mengganas Israel. Jom baca dulu sambil ngopi, katanya di platform X, yang kemudian mengundang sindiran netizen termasuk bertanyakan sambungan kepada cerita PJ meletup yang dicanang Wan Faizal semasa ceramah kempen PRK di Dun Mahkota lalu. Ada kalangan warganet juga secara sinis menasihati PN agar meneruskan politik keji dengan memperalatkan sentimen kaum dan agama supaya rakyat terus menolak blok pembangkang yang dianggotai PAS dan Bersatu itu. Rata-rata berpendapat serangan peluru PN sepanjang kempen PRK di Dun Mahkota lalu, termasuk isu Black Road dan luar tabi yang turut dikerap disebut Wan Faizal sebagai sangat melampau. Malah PN yang mempertahankan bekas jurulatih bola sepak daerah Keluang Muhammad Haizan Jafar dengan hanya mendapat 7,347 undi, nyaris hilang wang deposit. Itu dia. Jadi saya pun agak tertanya-tanya sebenarnya di manakah keberadaan Wan Ahmad Faizal ini. Adakah beliau masih berada dalam gua untuk mencari dalil? Apakah dalil yang akan dikeluarkannya selepas kekalahan teruk yang diraih oleh mereka dalam pilihan raya kecil. Azmin cakap undi mereka sama, tidak bertumbuh ataupun tidak meningkat, tapi kekal katanya. Nah, apa maksudnya? Kalau bagi pandangan saya, maksudnya mereka sudah menjadi parti yang terbantut, tidak ada perkembangan. Rakyat hanya pengundi-pengundi tegar yang bersama dengan mereka, tetapi rakyat sudah mula sedar bahwa Perikatan Nasional ini sudah
tidak lagi diterima oleh rakyat Malaysia. Apa pandangan anda sahabat semua? Alright. Jadi ada juga yang mengatakan, pemimpin-pemimpin pemuda PAS, pemimpin PAS menyatakan, ya, kalau banjir berlaku di negeri yang dipimpin oleh kerajaan perpaduan, mereka katakan itu semua bala. Tapi bagaimana pula dengan gelombang kedua banjir Kedah yang makin buruk? Semua para sungai sedang naik. Adakah ini juga boleh dianggap sebagai bala seperti mana yang dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin daripada parti PAS? Satu persoalan yang menarik ya untuk kita pikirkan sahabat semua. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Gelombang kedua banjir di Kedah semakin buruk apabila jumlah mangsa yang terpaksa dipindahkan ke 11 pusat pembinaan sementara PPS terus bertambah. Jadi seramai 1.489 mangsa kini sedang berlindung di PPS, membabitkan 470 keluarga menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jumlah itu dilaporkan setakat jam 3 petang tadi berbanding 1.338 orang daripada 432 keluarga pada jam 7.19 pagi. Jadi kawasan terjejas melibatkan daerah Pokosena dengan seramai 737 mangsa, membabitkan 233 keluarga. Kubang Pasu 236 orang daripada 82 keluarga, dan Kota Setar dengan 411 mangsa membabitkan 129 keluarga. Jadi maklumat public info banjir, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS pula memaklumkan kesemua sungai di Kedah merekodkan tren yang menaik. Jadi 5 sungai yang terletak di Kubang Pasu, Kota Setar dan Pedang sedang mencatat bacaan melepasi paras bahaya setakat jam 2 petang kemarin. Yang sementara itu, Sungai Kedah di Jambatan Lebuh Raya, Kota Setar dan Sungai Janing di Kampung Labi, Padang Terap masing-masing telah melebihi tahap amaran dan juga waspada. Itu dia. Jadi antara perkembangan berkaitan dengan banjir ya yang berlaku di negeri Kedah. Adakah MB Lato-Lato yang masih berada di Jepun sudah balik tapi mungkin pergi ke negara lain untuk mencari pelaburan, untuk menyelesaikan isu air? Tak tahu lagi lah. Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Apapun missing person, di mana keberadaan Wan Faizal sahabat-sahabat semua yang berceramah tiba-tiba kaitkan isu yang berlaku di Israel, apa kaitannya dengan negara kita sahabat-sahabat semua. Inilah begitu pandainya mereka ya memutarbelitkan fakta dan sebagainya. Demi apa? Untuk kepentingan politik. Demi apa? Untuk bangsa, agama katanya dan tanah air. Adakah kerajaan hari ini tidak mempertahankan, memperjuangkan bangsa dan agama dan tanah air kita? Bagi saya kenyataan itu sangat sembrono dan juga kenyataan bodoh, bangang, dangkal daripada ahli parlimen MP macam ini. Sesuatu yang sangat memalukan. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Adakah anda seramah dengan saya? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.